banyak yang kita dah belajar ni. Itulah. Baru hari kedua daripada tahun 2023, macam-macam dah kena masuk untuk kita set up kepada jalan yang lurus sambil ada satu simpanan jugalah kan untuk masa hadapan. Ini pentinglah sebab kita tahu bahawa dalam keadaan dunia diramalkan akan berdepan dengan cabaran ekonomi yang lebih besar. Saya percaya semua dinasihatkan untuk memaksimumkan simpanan. Tapi kadang-kadang ianya menjadi satu cabaran untuk kita sebab kita tak biasa untuk menyimpan. Kadang-kadang tu adalah terlari sikit dari disiplinnya. Betul. Hari ini kami nak bawakan terus secara dalam talian. Kita nak bersama dengan Puan Nina Osman, seorang usahawan dari Papar Sabah, nak berkongsi tip bagaimana sebenarnya kita nak menyimpan dengan lebih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami Puan Nina. Mungkin dalam usaha nak menabung ni, ini bukan satu azam yang baru ataupun usaha yang baru kan. Tapi menabung ni penting. Dan macam mana sebenarnya untuk kita tanamkan minat dan kreatif di dalam menabung ni Puan Nina? Okey, saya terus masuklah. So, tajuk dia kreatif dalam menabung. Tapi saya nak point out dekat sini lah, sekreatif mana kita pun, kalau tak ada sistem memang koyak jugalah kan. So, betul. Tak kisahlah, ada macam-macam style lah. Orang suka jenis simpan dalam envelope lah, simpan dalam tabung lah, balang kuih lah. Ada yang jenis suka simpan RM5 sahaja atau RM10 sahaja atau RM20 sahaja kan. Betul. Cara-cara kreatif dia. Tapi saya rasa hari ni benda tu ikut sendirilah kita nak cara. Tapi saya rasa hari ini saya nak kongsi lebih kepada satu sistem yang memang saya kongsikan sejak tahun 2015. Memang saya buat untuk anak-anak lah dekat Grow the Goose, nama perusahaan sosial saya. So hari ini saya kongsikan untuk family lah. Maksudnya parents boleh, anak pun boleh. So saya share kat sini lah. Okay, so kita assume kita dapat dalam gaji berapa sebulan. Give me something. Apa dia, gaji? Gaji lah, katalah 1,000 ke 500 ke, cuba pilih something. Okey, 2,000. 2,000, okey. So sebenarnya ini sebagai macam mana kita nak cakap, lebih kepada up to you. Tapi ini sebagai kita punya panduan. Panduan, yes, panduan. So kalau gaji 2,000, sepatutnya kita punya expenses hanyalah 50%. Okey, so contoh, kalau kita punya gaji 2,000, sepatutnya kita punya expenses, kita punya perbelanjaan tidak lebih daripada 1,000. Okey, faham. 50%. So kalau 50%, ini kita panggil needs jar, keperluan, tabung keperluan. So tabung keperluan ni adalah untuk yang kita nak bayar semua benda lah, bil-bil elektrik ke, makan ke, nak beli baju. Ni bukan baju fashion lah, ni baju keperluan. And then nak bayar bil telefon ke, allowance untuk ibu bapa kita. Kalau ibu bapa masih ada, ini masuk dalam keperluan. Dia bukan bila ada duit baru nak bagi. You're supposed to put it. Itu kira kewajipan lah sebagai seorang anak, betul tak? Lepas tu apa-apalah, insurans ke apa, benda yang memang setiap bulan. So yang ni kita panggil dia tabung needs lah atau tabung keperluan. Patutnya 50% sahaja. Alright. Yang kedua, so tabung ni, sistem ni ada 6 tabung lah. So saya kongsikan dulu dia punya rough dia. Yang kedua adalah tabung safe atau selamat. Kredit mana kita pun. Tabung selamat ni dia 10%. Dia adalah untuk benda-benda macam tadi Tok Abah cakap, kita nak settle hutang. So dia masuk dalam sinilah. Maksudnya kita tadi kalau gaji kita berapa ni? 2,000 kan? 2,000. Betul. 2,000. So setiap bulan kena letak tepi 200 untuk kita settle benda-benda macam hutang ke. Tapi sebelum tu kita kena ada buffer. Kalau apa-apa terjadi kat kita, tiba-tiba kena buang kerja ke apa, kita ada tak 6 bulan punya buffer? 3 hingga 6 bulan punya buffer untuk cover kita punya expenses. So sepatutnya kena ada 6 bulan punya expenses yang kita dah put aside. So contoh kalau 1,000, kena ada 6,000 yang memang kita letak tepi, kita tak boleh kacau. Itu emergency money. So yang safe ni untuk emergency money, untuk bayar hutang. Maksudnya emergency money letak tepi dulu. Second, fasa kedua baru untuk yang nak settle hutang.
hutang kalau dah settle, ini baru kita simpan untuk nak beli benda-benda besar. Rumah baru ke, deposit rumah ke, deposit kereta ke, ataupun pendidikan anak-anak. Okey. Ini cara saya lah kan. Kat luar sana ada banyak macam-macam kat luar sana. Ini what works for me, benda yang kita dah buat selama 7 tahun dan kita mendapat banyak feedback lah yang ianya berkesan. So kena cari what works for you lah. Okey. Lepas tu yang ketiga ni, inilah mana datang nama saya punya social enterprise ni, Grow the Goose ni. Goose ni is daripada cerita The Farmer and the Golden Goose lah. Dalam cerita tu kalau siapa pernah tengok, dia jadi tamak dan dia pergi bunuh angsa dia. Tak pasal-pasal dan tak dapat dah lah telur emas yang selalu angsa tu bagi kat dia. So apa yang pengajaran yang kita nak buat kat sini, jangan kacau kita punya pokok. Macam ni, jangan kacau kita punya angsa. Yang ni adalah duit yang anda tak boleh pegang. Anda tak boleh pegang. Dia kena grow. Okay. Anda hanya boleh pakai dia punya telur emas. Tak kisahlah nak masuk unit amanah ke, nak beli emas ke, nak beli stocks ke. Tak kisahlah, saya bukan ejen mana-mana. Tapi pergi cari apa peluang-peluang di luar sana dan letak tepi setiap bulan 10%. 200 ribu kalau gaji. Masalahnya kita ni, kita dah masuk ni. Katalah kita dah masuk unit amanah ke apa. Dah masuk dah cantik dah. Setiap bulan, boom. Sekali raya, apa? Oh, kasih keluar lah. Nanti bonus ganti balik. Silap. Dia sebenarnya memang tak boleh kacau. Okey. Memang tak boleh kacau. Okey? Lepas tu seterusnya kita ada LearnJar ni. Learn ni untuk pendidikan. Maksudnya bukan pendidikan apa. Ni untuk ilmu baru. Contoh macam saya sekarang ada perusahaan sosial yang kedua yang saya memang bekerjasama dengan petani-petani koko di Sabah ni. Saya nak belajar macam mana nak buat coklat secara profesional supaya saya boleh masuk ke kampung-kampung dan ajar mereka cara nak buat coklat mereka sendiri. Okey. Contoh. So, it could be you nak belajar bahasa Arab ke, you nak belajar bahasa Jepun ke, bahasa Korea ke. Apa-apa yang untuk you sendiri. Something, a skill for yourself. Kan, apa-apalah, tak kisahlah nak belajar robotics ke, nak belajar ni. Tapi kena letak tepi sebab sekarang dunia ni terlalu laju. So, kita punya degree or diploma tu tak cukup. We need new skills, if anything. Pandemik pun dah mengajar kita perlu skill-skill baru. So, that LearnJar. Yang kelima, orang buat tapi dia tak buat secara konsisten. Contoh kalau dia nampak tabung dekat surau ke apa, dia masuk. Apa yang ada dia masuk. Yang ni yang lebih berdisiplin, yang lebih konsisten. Maksudnya tabung help ni, kita pilih satu cause yang kita nak. Contoh macam anak saya umur 13 tahun, dia memang ada bisnes sendiri untuk mengetahui dia pun buat coklat juga dan buat produk koko. Dia peratus keuntungan dia akan salurkan kepada menanam mangrove dan juga corals. Wow. So very specific. Ada lagi budak-budak lain dia macam bake cookies to save turtles. Macam saya memang pilih satu rumah Rainbow of Hope dekat Sabah ni untuk bantu bayar gaji-gaji guru dia untuk ajar anak-anak yang tak dapat ke sekolah. Untuk sebab itulah. So help ni 10% jugalah. Okay. Consistent. Kita nak adakan satu tabiat yang kita konsisten. Dan yang last kali ni saya tak payah ajar lah. Yang ni memang fun. Entertainment. Ini tak perlu tabung. Fun ni, entertainment ke, nak shopping ke, this is your money. So kalau gaji 2,000, your shopping money is only 200. Jangan lebih. Kalau nak shopping lebih, then your pendapatan kena lebih lah. Itu dia punya indikator dia lah. So ada 6 tabung lah. Okey. Baik, kalau apa yang dikongsikan oleh Puan Nina ini, kita sebenarnya melihat bahawa sebelum kita nak teruskan untuk tahun baru ini, kita dah tahu dah apa dari segi simpanan dan matlamat kita untuk tujuan apa. Tetapi Puan Nina, bagaimana caranya kalau kita nak melihat kan, kadang-kadang berlaku kecemasan ataupun emergency ni memerlukan
wang yang lebih. Ada tabung help tapi kerana dia tak cukup tempoh setahun tu lagi dan tiba-tiba pula kita memang memerlukan duit tersebut. Bak kata Puan Nina tadi, kita tak boleh kacau. Ada certain waktu ataupun waktu tertentu ini yang memerlukan kita menggunakan wang tersebut. Adakah boleh? Contohnya lah. Kalau Bolehlah. bawa kereta, tayar pancit dan sebagainya. Bukan murah-murah tu ya. Sepatutnya kena ambil daripada tabung safe tu lah. Yang kedua punya tadi tu, yang tabung selamat tu. Sepatutnya yang tu priority ambil dari situ dululah sebagai duit kecemasan dan sebagainya. Kalau tak cukup juga, then ambil daripada fund. Kita ni tak nak sacrifice fund, tu masalah. Letak tepi shopping semua, ikat perut dulu. Tak boleh juga lagi dan baru ambil daripada tabung ilmu dan sebagainya. Kira tabung GUS tu sepatutnya yang paling last. Sebab dia sebenarnya membantu grow our money. Ya, sepatutnya banyak orang tak sedar tu. Kalau kita dah ambil, nanti dia punya bunga tu dan dividen dia atau tak kisahlah mana instrumen yang kita masukkan, dia akan kurang lah. Kita lah. Okey, Puan Nina, mungkin dengan masa yang ringkas ini, nasihat kepada semua orang yang menonton, ini tahun baru, cabarannya pun baru, macam mana nak disiplinkan diri untuk kita menabung dengan cara sebegini, Puan? Saya rasa banyak orang kurang disiplin diri sebab dia tak seronok. So dia kena seronok, dia nak menabung untuk apa. So kaitkan balik dengan apa Tok Abah cakap tadi, azam tu kita kena kaitkan dengan tabung tu. So contoh macam saya spesifik lah, kalau learn saya ni, saya punya lenja ni, saya excited sebab saya betul-betul nak cukupkan duit supaya saya pergi belajar cara nak buat coklat secara profesional. Okey. Contoh. So you must be excited. Benda yang kita nak tabung ni, orang selalu menabung setakat menabung. Untuk apa? Tabung untuk apa? Duit tu untuk apa? So mungkin kita boleh kaitkan dekat situ, kita akan excited lah. Kena cari benda yang kita excited, saya rasa. Kena ada matlamat dan tujuannya, barulah dia terus dapat menyuntik semangat untuk kita terus menabung. Apa pun terima kasih kami nak ucapkan kepada Puan Nina Osman, seorang usahawan. Mudah-mudahan berjaya untuk orang kata buat coklat nanti. Dah ada tabung tu, kena berjaya lah. Terima kasih banyak Puan Nina. InsyaAllah kalau ada rezeki nanti. Terima kasih. Jumpa lagi. Alright, thank you. Okey, baik. Yelah, saya nanti nak tengok balik klip Temu Bual ni supaya saya nak sediakan 6 tabung tu ikut spesifikasi yang tetapkanlah. Disiplin pun penting juga. Betul, itu yang paling utama sebenarnya. Tak kiralah berapa tabung awak ada. Kalau tak ada soal disiplin ini, lama-lama hanyut betul. juga. Saya kena tukar. Biasa kalau kita menabung, kita macam duit kena simpan kan. Saya kena macam seronok. Hei, biasanya seronok menabung. Kita kena tukar macam tu kan. Macam mana yang tak seronok? Sedihnya duit kena masuk simpan kan.